Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah, sambung lagi kita malam ni kitab Musalli, pengajian kitab Musalli, Muniyatul Musalli, pada muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 Jawi, Rumi muka surat 23 Rumi. Kalau yang cetakan lain tu lain lah sikit. Yang Rumi tu saya tak tahu musuh apa. Ini cetakan yang, kalau yang Jawi tu memang muka surat 9. Cuma kita berhenti ni sikit lagi, tak habis lagi. Dalam yang pertama tu, angkat tangan tu tak habis lagi sunat hai'ah yang pertama. Sikit lagi nak habis. Waktu tu dah pukul 9, 5 minit ke 9, 3 minit lah kan. Kita nak berhenti. Kita berhenti dekat turun tangan, kemudian diturunkan keduanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya, diturunkan tangan. Kalau kita baca daripada awal balik, setengahnya sunat hai'ah ni, setengah daripada sunat hai'ah hendaklah diangkat dua tangan. Yang pertama angkat dua tangan, kemudian serta permulaan takbir taharrum, kita panggil takbiratul ihram, boleh, tak ada masalah, kerana kita bahas bab ni. Kemudian berbetulan tapak tangannya dengan bahunya, tu dia punya kadar ya, dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya. Maksudnya hujung anak jari itu berbetulan dengan cuping telinga. Okey. Yang di atas dan cuping telinga yang di atas. Tu yang peliklah sikit. Mana ada cuping telinga kat atas, cuping telinga kat bawah. Tapi maksud dia adalah yang ni. Ya cuping telinga atas tu maksud sini. Itu maksud. Mungkin kalau bahasa sekarang panggil kelopak kot kelopak telinga. Ya kot, panggil kelopak. Atas kopak kot atas ni, okey. Lepas tu hujung anak jari berbetulan dengan cuping telinganya yang atas, cuping telinga bolehlah yang atas, dan ibu tangannya, ibu jari tu maksud, dengan cuping telinga bawah pula. Itulah di sini. Cuma bahu, dia kata bahu dari segi angkat, cuma bukan di sini, dia di depan ni, dia tak sampai di sini, dia sampai di depan ni, akan ke depan. Itu fleksibel lah, mana-mana nak boleh lah ni, tak kisah. Okey, kita dah bahas panjang lebar. Kemudian diturunkan keduanya. Lepas angkat tu, sambil-sambil tu Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan lepas ada Allah tu dah habis dekat situ tu, dah sempurna dah. Sunat berhenti 1 saat, tak berhenti pun masih lagi dapat sunat angkat tangan, berhenti 1 saat. Jarang orang boleh buat tu. Sebab kita dah biasa buat tak berhenti. Maksudnya kita angkat Bismillah wa hamidah, Allahu Akbar yang takbiratul ihram, ya kita berhenti. Itu tak ada masalah. Kita memang berhenti kan. Allahu Akbar kan.
Tapi ada juga orang tak Allahu Akbar. Yang sunatnya Allahu Akbar. Tu, sekejap tu, 1 saat je. Sami Allahu liman hamidah. Payah nak buat. Dengar nampak macam mudah. Payah sebab terlupa. Sembahyang kita kan auto. Bukan manual. Kalau manual senang. Lepas tu kalau daripada sujud yang daripada tahiyat awal tu nak bangun tu kan Allahu Akbar. Tu. 1 saat je. Tapi kita tak 1 saat tu. Tak apalah. Cuma buat 1 saat dapat pahala lebih 1. Kalau angkat tangan dapat pahala angkat tangan. Angkat tangan berbetulan ni bawah ni dapat pahala ni lagi. Angkat tangan 1 pahala, 2 pahala, 3 pahala, bahu 4 pahala. 5 pahala. Ni 5 ni. Jarak sikit 5 pahala. Apa lagi? 6 pahala. Tu. Sengit. Apa lagi? Lupa dah. Apa lagi? yang sebelum tu lah. 6 pahala dah. Lepas tu bahu ni 7. Lagi apa lagi? Itulah sekira lah satu. Termasuklah berhenti 1 saat 8. Tiba-tiba dia tak berhenti 1 saat 7 je lah. Berhenti. Payah nak buat. Percayalah payah nak buat. Sebab kita sembahyang daripada kecil tak berhenti masa angkat tangan tu. Dia jadi automatik. Kita hanya boleh berhenti ketika takbiratul ihram je. Sebab masa tu je kita manual ni sembahyang. Yang lain kan auto. Allah tengok tengah nak niat tu. Betul je boleh berhenti kejap. Allah Akbar. Itu pun tak semua orang. Tapi kalau masa nak rukuk Allahu Akbar, kita tak payah nak berhenti. Dia kena sentiasa sedar. Aku tengah sembahyang ni. Lepas ni aku nak berhenti kejap. Lepas ni nak berhenti. Betul? Allahu Akbar. Aku nak tidak nanti aku nak berhenti kejap tangan. Sami Allahu liman hamidah. Selagi tak fikir macam tu, memang dia akan jadi jatuh. Cuma rugi 1 lah macam tu lah. Tapi kalau ada 4 takbir, 4 angkat tangan, 4 takbir pula. 4 angkat tangan, 4 kali lah. Rugi. Pahala kecil-kecil macam tu lah. Pahala sunat ayah lah. Kemudian lepas pada tu ada pahala lagi. Ada dah 8 dah tadi. Turun tangan ditaruh bawah dada. Kalau tadi 8 jadi 9. Bawah dada. Okey. Di bawah dada tu maksud bawah ni dada, bawah dada ni lebih sesuai kita kata bawah ulu hati. So, bawah dada ni banyak. Bawah kat ulu hati ni bawah ni sehingga ke pusat. Tu dia punya apa dia panggil? Tempat dia. Mana-mana boleh. Dia pusat macam mana? Ni pusat kat sini. Sini tak nampak pusat lah. Ke atas sampai ke atas boleh. Maksimum ulu hati. Ulu hati sampai pusat. Macam tu lah. Dia punya tempat. Mana-mana boleh. Sikit je lah. Tak banyak pun. Sikit je. Rasanya dalam 2-3 inci je dia punya jarak. Yang mana satu kita nak buat tu. Semua boleh. Yang mana sesuai. Lepas tu okey. Itu mazhab Syafi'i. Jika tak letak dekat di antara ulu hati ni dengan pusat, rugi 1 pahala. Macam tu. Itu mazhab Syafi'i. Tapi pada mazhab Hambali dia beza. Dia letak dekat dada. Dada tu maksud dekat ulu hati tu atas sikit. Lebih kurang macam ni. Sikit dia tak, dia kadang-kadang melampau macam ni. Bukan. Macam ni dada orang macam ni. Bukan. Dia bawah ni. Dekat ulu hati ni. Tapi nampaklah dada dia tu. Kat sini sikit. Nampak lahir dia sikit. Lepas tu straight, dia naik atas sikit. Kita tengok boleh tahu. Ni atas sikit ni. Tu mazhab Hambali. Atas sikit. Kalau mazhab Hanafi, bawah pusat. Macam semayang macam tak berapa nak sungguh macam tu. Tapi mazhab Hanafi macam tu. Tak bawah pusat. Mazhab Maliki tak angkat-angkat. Tegur bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wajjahtu bismillah alhamdulillah. Bawah tangan. Mazhab Maliki. Nampak? 4 mazhab, 4 cara. Kemudian dia boleh dakwa solat cara Nabi. Yang saya sebut 2-3 hari lepas kan. Amboi. 4 mazhab, semua 4 ikut Nabi. Satu kata sini, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, bawah mazhab Maliki. Tiba-tiba nak buat kursus solat cara Nabi. Amboi. Habis nak nasul letak mana? Macam ni. Gila bayang tu. Letak mana? Kalau macam ni, macam mana dengan sini? Sebab tu tak boleh dakwa. Mana boleh dakwa ni solat cara Nabi? Mana boleh dakwa? Walaupun dia tak dakwa yang lain tu salah, tapi memberi faham yang lain kan. Dia tak dakwa kata ini je betul. Tidak. Tapi cara ayat tu sifat solat Nabi. Menandakan selain daripada tu bukan. Walaupun dia tak bagi tahu. Memang dia boleh lepas diri lagi. Tak. Kita cuma kata ni solat cara Nabi. Yang lain tu mungkin cara Nabi juga tak tahu. Dia mungkin boleh elak macam tu. Tapi orang akan fikir, masyarakat akan fikir terus sebaliknya. Kalau bukan macam tu, bukan cara Nabi lah. Betul tak boleh guna ayat tu.
Tak boleh guna ayat tu, ya Allah. Tak boleh guna ayat tu. Dan empat mazhab empat. Malah Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i juga, dia beza lagi, dia beza sikit. Iaitu sunat ke takbiratul ihram ni. Allahu akbar. Biasa pernah tengok dulu kan? Semua cerita dulu ni. Sekarang tak ada. Dulu maknanya dia mengaji kitab Imam Ghazali lah tu. Allahu akbar. Ni dalam 1 saat, 2 saat lebih kurang letak kat bawah. Kan? Yang saya biasa sebutlah, yang tak kat bawah, lepas tu masa ambil uduk, saput ni semua Imam Ghazali tu. Tak boleh lepas tu masa tangan letak Allahu akbar, bukan sini. Sengit sikit. Dulu sekarang orang tak mengaji dah kitab Imam Ghazali. Okey. Imam Ghazali dia kata disunatkan untuk bawah dulu, maksudnya lepas dulu 1 saat 2 saat dia ada kadar berhenti kejap, baru tarik tangan ke sini. Nama perbuatan tu namanya irsal. Irsal nama dia. Irsal ni iaitu takbir angkat tangan yang jatuh dulu 1-2 saat, lepas tu baru letak. Tapi dalam jatuh tu mulut masih lagi Allahu akbar. Kan? Allah masih lagi Allah tu akbar. Bukannya Allahu akbar. Ada orang tu dia silap buat pula. Dia sebenarnya Allahu akbar. Tu. Saya biasa tengok Allahu akbar. Kan? Sikitlah, silap sikitlah. Tapi itu adakah itu pendapat mutamat mazhab Syafi'i? Tidak. Mutamat terus Allahu akbar. Terus ke sini. Dan kenapa saya ingat balik? Saya sempat rujuk lama dah dulu. Kenapa? Nak tahu cari kenapa disengitkan di sini. Di sini. Sengit sikit. Dia macam ni. Dia macam ni. Kemudian saya konon-konon ni kat bawah lah. Saya untuk buat atas sebab nak bagi tunjuk. Takut tak nampak. Dia kan kata atas dada kan. Dia letak bawah, atas pusat bawah dada juga. Macam ni. Ni yang straight. Tiba-tiba Imam Ghazali sengit sikit. Sini. Sini. Di bawah lah. Di bawah ni. Dan bila saya cari balik, betul ke Imam Ghazali kata macam tu? Ya. Iaitu dia letak kat sini, yang mana tempat tangan kiri ni letak dekat hati. Atau bahasa lain kita panggil jantung. Sebab hati kata hati yang dalam kitab fiqh kata hati tu. Hati apa? Hati yang proses darah apa? Penapih, bukan. Sebab tu setengah kitab kata jantung hati. Jantung tu maksud hati. Qalb bukan hati. Maksudnya jantung. Cuma orang dulu kalau hati jantung tu dia panggil jantung hati. Jadi jantung ni duk pegang. Pegang kan duk ada kat sini-sinilah pegang. Dan dia pegang tekan. Tu. Bukan pegang macam biasa, tidak. Tekan supaya hati tu jangan lagi-lagi, semayang elok-elok. Imam Ghazali. Jangan lagi. Kan Allahu Akbar kan dia turun lagi fikiran kita. Pegang tu tak lagi. Dah try, ya. Cuma saya tak try di sini, saya try di sini. Sebab kita nak pendapat mutamat ni. Ini Imam Ghazali bukan pendapat mutamat. Cuma hujah dia adalah dia kata pegang hati tu, jantung tadi tu, dan tekan sikit. Biar terasa tekan tu. Bukan letak, tidak tekan. Macam ni. Maknanya kena guna ring juga lah kat sini. Adalah sikit rasa kat sini. Kat sini. Kat sini rasa, mana lagi rasa? Kat sini rasa kuat pegang. Makan apa? Makan tenaga lah juga. Sikitlah makan. Bukan macam ni. Bukan. Jadi oleh kerana mutamat jadi saya buat macam ni dan tekan kat sini. Maknanya tekan jugalah hati, tapi tekan kat sini hati. Boleh lah. Okey, tekan. Ya, dia tak lagi. Maksud tak lagi tu, fikiran tak lagi ke mana? Tengah fikir semayang. Rakaat kedua dia longgar. Tak ingat. Rakaat ketiga baru ingat. Aku tekan balik. Semayang balik. Kembali bersemayang balik. Tak percaya try. Dia seolah macam pegang hati tu. Jangan lagi. Dengan syarat tekan. Biar terasa kat sini, dia punya tekanan tu kat sini rasa kuat, guna tenaga. Kita biasa letak tak guna tenaga. Kita cuma letak tak guna tenaga. Kita punya apa dia panggil ni? Kesat kita tu, kita kesat kan. Kita letak sebab sekadar dia macam sangkut. Tu. Tak pakai tenaga langsung. Sedangkan kat sini pakai tenaga. Cuma Imam Ghazali kata tepi. Kita buat kat sini. Tekan.
Tak boleh pergi. Maksud tak boleh pergi tu, fikiran tak boleh fikir makan nasi, nak makan apa, tak boleh. Iya. Tak boleh. Lepas ni nak singgah beli burger kedai mana, tak boleh. Ketika semayang, dia fikir tengah semayang je. Baca apa? Baca Fatihah. Tengah fikir baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Dah lama kita lupa. Ada kan longgar. Longgar tu tu dia punya cara tu. Tekan. Sengit ke kiri kata Imam Ghazali, tapi kita tak perlu tengok sengit ke kiri sebab kita nak bayar muktamad, nak pakai pun tak apa. Sunat hai'ah je. Letak di tengah juga, cuma tekan sikit. Biar kita sentiasa terasa dia punya tekanan tu. Okey, dan bila meletakkan antara dada dengan pusat tadi tu, bagi solat berjemaah yang bukan kali ni lah, solat jemaah dulu ataupun akan datang tahun depan insya-Allah, yang tak ada jarak-jarak ni, kena hati-hati, iaitu jangan terlalu rapat saf tu. Kita kata rapatkan saf, nanti setan duduk kat tengah tu. Ya, betul. Tapi kadang-kadang kita ngaji dulu, sebab rapatkan saf tu jarang yang belajar. Rapat saf ni biasa dengar sekadar fadilat, jangan jarak-jarak, biar rapat-rapat, biar bersentuh. Ini cerita bukan time Covid ni. Jadi kita ya ke rapat macam tu, tengok gambar suruh rapat, itu je cara kita belajar. Kalau mengaji sungguh, dia tak boleh rapat sungguh. Dia tak boleh rapat betul, tak boleh rapat, tak boleh. Macam mana tu? Dia rapat, dia bukan rapat sungguh. Sebab bila buat rapat sungguh, silap-silap bahu akan selisih. Macam ni. Bila bahu? Ketika nak takbir, bahu tak selisih. Ketika Allahu Akbar, masa tu bahu selisih. Masa tu dah semayang dah. Nyesal aku duduk kat sini. Dia jadi macam tu. Akhir memang tak selesa dia semayang sampai ke sudah. Sebab bahu selisih. Selisih dia macam ni, tapi ketah terlalu ketat, dia jadi macam ni ya. Sikit kena aku depan, engkau depan tu. Siapa dulu? Dia selisih kat situ ni, macam ni. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i di sini dan letaknya di sini. Ni. Tu nampak cantik tu. Tu dia punya tu. Dia punya lekuk cantik. Bila macam ni, nampak tak ni? Nampak ni? Straight ke? Kalau macam ni baru straight kan? Ni. Dengan straight kan? Kalau macam ni tak straight. Dia apa? Ni. Ketika straight, dia straight. Ketika macam ni, dia straight. Kalau rapat sini, ketika macam ni je, dah masuk orang punya, orang masuk kita punya. Itu yang selisih tu. Sedang, jadi kalau tambah-tambah je ni abang Sado main besi, abang besi, lagilah relax macam ni. Bila macam ni, naik body. Sebab dia macam ni, dia relax. Bila dia macam ni kan, dia macam tunjuk body macam tu kan, dia akan naik kat sini. Allah, kita keding memang macam ni sebenarnya. Memang menyesal main kat situ. Memang takkan khusyuk. Jadi cara untuk luruskan rapatkan saf adalah rapatkan saf. Awal-awal lagi tangan letak macam ni dah. Sama masing-masing. Jangan letak macam semayang, agak-agak tak macam ni dah. Supaya kau jangan aku kat sini. Dah takbir je, takbir cepat-cepat, dapatlah di kita punya border kita punya tu. Kalau kita straight, boleh lagi. Rapat, siap lah. Memang tak khusyuk semayang. Jadi hati-hati kalau rapat-rapat, sebab siku ni tajam. Ada orang siku tajam kena kat orang tengok siku dia ni. Macam ni, dia akan pergi ni. Banyak tu. Berapa inci tu? 2 inci paling kurang. Mungkin boleh jadi 3 inci. Dia 3 inci lebih, dah rapat. Dia 3 inci, orang sebelah ni 3 inci. Masuk macam ni. 3 inci. Tak selesa langsung. Nak rukuk, nak sujud mungkin boleh tekan lagi. Nak rukuk tak selesa. Memang bila nak habis semayang, itu je nak fikir. Bukan ingat Allah semayang, ingat bila nak habis semayang. Itu tak kira ada bau-bauan lagi. Ada bau-bauan cerita lain lah. Bau-bau dah dekat sangat tu. Jadi maksud rapat tu bukan rapat sungguh, tidak. Yang boleh buat rapat sungguh ni sama macam saya biasa cerita lah. Yang diajar suruh rapat-rapat ni daripada luar, daripada mazhab lain, mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi rapat sungguh. Rapat. Ni touch dengan orang sebelah, sentuh. Bila buat macam tu, tersentuh, dia ada masalah tak mazhab Hanafi? Bila dia takbir, tak ada masalah. Sebab apa? Tangan dia letak mana? Ingat tak? Bawah pusat. Jadi apa masalah dia rapat? Nampak? Mazhab Syafi'i macam ni. Tak bolehlah rapat sungguh. Mazhab Hanafi dia rapat sungguh, tapi Allahu Akbar. Bawah pusat.
pegang perut boroi tu. Macam tu. Macam tu kan macam ni. Macam tu kat bawah. Kan? Biasa tengok kan orang tabligh yang datang dari India, Pakistan ni macam bawah tu. Macam tak berapa nak semayang lah. Macam tak berapa nak bersungguh je. Tak, memang itu mazhab. Jadi bila dia tengok tangan ni, malah dia makin kecil, makin ke dalam. Mazhab Syafi'i keluar. Itu ya, hati-hatilah kat situ. Sebab dia akan mengganggu orang, malah boleh jadi makruh dan mungkin boleh jadi haram. Nak buat sunat jadi haram sebab ganggu sungguh orang sebelah. Mungkin ganggu dengan bauan ke apa, atau ganggu, memang boleh jadi haram. Okey, habis kat situ tersikit. Okey, dia sebenarnya tak sentuh. Sebenarnya tak sentuh. Ketika dah macam ni, sentuh yang kat sini je. Bahu tak sentuh. Dalam gambar yang di-viralkan tu, silap sangat. Mazhab lain lah maksudnya. Silap tu dengan masuk mazhab lain. Tapi dia sebarkan di sini. Yang gambar dia buat kaki rapat, kena kaki, bahu kena bahu kan. Jarak ini, kalau tidak setan apa, dia bagi hadis gini semua tu kan. Semua tu hadis tak masuk mesin bekah lagi. Itulah ayat, saya punya ayat. Masuk mesin bekah dulu baru keluar, baru boleh makan, baru boleh amal. Itu hadis bahan mentah. Bahan mentah tak boleh makan, sakit perut. Ayam mentah tak boleh makan. Masuk mesin bekah dulu. Bekah apa nak masuk ni? Bekah Syafi'i. Tu dia. Bekah apa nak masuk? Maliki keluar. Itu tak raw material. Cakap orang putih kan color. Bahan mentah lah, bahan mentah. Jadi rapat dia macam mana? Sebenarnya bahu tak rapat, kaki pun tak dapat. Maksudnya tak rapat dengan orang sebelah. Yang kena tak kena sini. Itu pun kena tak kena je. Bukan kena sungguh. Itu pun biasalah, sikit-sikit lah. Kadang-kadang kena sungguh. Tapi yang sini. Jadi kalau dia tak puas hati dia, semak orang ni, dah lah baca gerak macam tu, baca Fatihah nak sungguh-sungguh. Walau gerak dia pun settle. Tarik settle masalah dia. Dia boleh buat sesuatu. Memang bahu tak akan sentuh, kaki tak sentuh. Kaki pula yang kata sentuh tu, kalau nak sentuh orang sebelah kena kangkang lah. Perasan tak? Macam ni mantap. Sebab bila kangkang baru kena orang sebelah. Dalam gambar tu, tahu tak cerita gambar apa ni? Gambar tu terlalu viral, sebab tu tak payah cerita pun gambar apa kan. Terlalu dah. Kadang dia lukis tak silap. Kadang ada yang dia lukis, ada yang gambar orang. Tapi yang paling banyak disebarkan gambar lukisan. Dia buat macam tu, bahu dengan kaki. Dia terkangkang lah. Sedangkan mazhab Syafi'i, 4 jari macam ni, di antara 2 kaki tu 4 jari. Perempuan lah 4 jari tu, lelaki pun boleh, tapi sunat 4 jari perempuan. 4 jari tu maksudnya besar ni. Ni kaki kanan, kaki kiri, macam tu lah, sebelah ni. Besar ni, jarak ni je. Bila jarak ni, orang sebelah jauh lagi kaki dia, memang tak rapat pun. Kalau orang lelaki maksimum satu jengkal, atau orang lelaki lah. Jadi kita tak boleh ketatkan kat sini. Kita kata bermula sekurang-kurang 4 jari, sunat sebanyak-banyak sejengkal. Kalau sejengkal pun masih lagi kaki dia duduk sini. Kalau nak rapat, maknanya 2 jengkal atau 2 jengkal setengah. Baru kena kaki orang sebelah. Tak, mazhab Syafi'i tak. Itu mazhab lain yang rapat tu. Kerana dia boleh buat kajian, katanya bila bersentuh ada cas positif, cas negatif masuk ke badan kita, banyak cas negatif. Bangun tidur, ada orang dia bangun tahajud, cas positif banyak. Jadi cas positif banyak, baguslah, maksudnya sihatlah. Cas negatif sebab dia bangun pun macam tu. Jadi bila dia pump, jadi neutral. Banyak positif dengan negatif. Itu semua lain punya cerita. Mazhab Syafi'i tetap tak sentuh. Tak sentuh bahu dengan kaki, tak sentuh. Jadi bila kata macam tu, bukan masuk rapat sungguh lah. Malah rapat sikit-sikit aja. Rapat sikit-sikit. Okey? Dan digenggamkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Ni, genggam. Bukan letak. Kalau letak macam ni. Ni pun contoh saya letak kat dada, tapi bukan dada, dekat atas pusat lah. Ni. Ni kan genggam. Ni letak je. Macam ni ke? Ni macam mana lagi? Ini bolehlah genggam, tapi genggam betul adalah sampai terasa. Rasa, tu nak genggam. Terasa. Bukan sekadar letak, bukan. Terasa. Kanan atau kiri. Menyebabkan bertindih lah. Bertindih. Kesudahan hantar tangan tadi dengan kesudahan takbirnya bersama-sama. Ini pun payah nak buat. Tapi yang afdal ni tambah lagi satu pahala kalau boleh buat macam ni. Maksud kesudahan ni Allah. Je bergerak kan? Allah. Satu saat Allahu Akbar. Sah. Itu ngam-ngam. Tapi kita kadang-kadang angkat dulu sikit. Angkat sikit tak apa, mazhab lain pun ada. Mazhab Hanafi kan.
Allahu Akbar. Dia nak standby. Kadang angkat dah okey dah, tapi cuma niat tu tak boleh lagi. Tak boleh masuk lagi kan. Jadi jalan tu. Betul? Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi tu. Mazhab Syafi'i daripada bawah lagi. Daripada bawah. Itu benda-benda yang detail kecil-kecil yang menyebabkan dapat 1 2 markah tu. Pahala tu. 1 2 kecil-kecil tu. Tapi 1 2 sekali sehari semayang 5 kali. Itu yang fardu je, dia tak kira sunat lagi. Maknanya ada 10 je tu, campur sunat mungkin 20. Kalau 40 tahun, kita kata ala kecil. Kalau 40 tahun semayang, ya ke semayang 40 tahun? Kalau dia meninggal umur 80, balik umur 15, 5, 6, berapa? 7, 65 tahun. Kecil-kecil jadi berapa ribu tu. Rasa sikit, 1 2 kecil-kecil, dia jadi beribu-ribu, puluh ribu. Dia punya fadilat tu. Kesudahan hantarnya okey. Dan mana-mana pun sama juga, saya guna perkataan ni, fill in the blank. Dah dengar kan saya guna perkataan tu kat sini sekali dulu, fill in the blank. Masuk darjah 5 sini kan, darjah 4 kan ada masa belajar bahasa Inggeris tu kan. Dia tulis sini fill in the blank. Betul tulis Ahmad goes to shop. Tu apa tu? Fill in the blank. Apa? Penuh ruang kosong. Betul tak? Penuhi ruang kosong, penuh ruang kosong. Samalah. Ruang kosong asalnya mulut diam. Mulut diam kan? Itu. Kan? Tapi kosong kan? Fill in the blank. Blank tadi tu, yang diam tadi, fill dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya angkat lebih-lebih ni nak tunjuk aja weh. Dia sembang kat sini kan. Allah, nanti kan nak tunjuk aja sebab duduk nak bangun duduk macam tu lah. Allah satu saat Akbar. Itu yang afdal. Memang nak buat susah. Dia kena standby je. Allah, dia kena standby. Dia tak boleh buat macam dah pro, tak boleh. Macam konon-konon dah pro semayang dah 20,000 kali, takkan tak pro lagi. Takkan boleh jadi. Sebab tu saya selalu sebut sembahyang dia ada manual, dia ada auto. Macam kereta juga. Hybrid ada, dua-dua, manual dengan auto, tak ada. Dia manual, auto. Kalau auto, sembahyang sah, kita buat macam biasa buat, terus gerak sendiri. Yang ini takkan mungkin boleh kita nak betulkan detail-detail kecil tadi tu. Sekadar sah lah sembahyang kita. Nak betulkan semua ni, kena manual. Sedar setiap saat aku tengah sembahyang. Ni nak sembahyang ni. Allah, aku tengah sembahyang. Ni dalam hati ke bukan kat mulut. Aku tengah sembahyang. Setiap saat aku tengah sembahyang. Baca Fatihah, aku tengah sembahyang ataupun tengah baca Fatihah, boleh lah juga. Aku tengah rukuk, tengah intidal. Hati. Boleh tak? Dalam 10 minit. Tak lama sembahyang 10 minit. Tak boleh buat. Dia kena cuba kat rumah seorang-seorang. Aku kali ni aku nak sedar aku tengah semayang 10 minit selama semayang. Kat rumah semayang 5 minit tak? Okey, 5 minit. Sembang lah 10 minit. 5 minit. Aku nak 5 minit ni semua aku sedar aku tengah semayang. Cuba buat. Susah. Allah, aku tengah semayang ni. Allahu Akbar. Bismillah, tengah semayang ni. Macam tu. Sedar, kesedaran di hati. Maknanya dia kena semayang macam tu. Dia sentiasa kena berkerut ni. Allah. Tak nak lari, tak nak bagi lari. Kerut dah. Tekan pula. Kat sini kuat-kuat. Bismillah. Tu. Macam tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Takut lagi. Maliki. Iya. Tu semayang. Cuba try macam tu. Terasa semayang tu lain macam. Cuba sekali. Sentiasa jaga jangan bagi lari. Macam kita bawa tangkap kuda belang. Kita pegang di tali tu, tak ikat dekat pokok, tak ikat dekat ni, tak tambat pun, pegang aje. Kan dia macam ni. Tu. Kan? Yang liar. Kita pegang ni, ketat tali ni. Dia kejap. Jangan. Kalau kita hilang. Lagi lah. Macam tu. Seumpama kuda liar, seumpama. Macam tu. Itulah hati kita, seumpama kuda liar. Tu yang nak pegang tu. Pegang kat sini. Lepas tu, kerut sini. Kerut tu saya bagi tahu. Nak bagi macam jangan lepas. Tengah semayang. Baca surah. Bismillah. Sebab takut terlepas. Penat semayang ni. Memang dalam Quran pun sebut semayang ni penat, susah. Dan nak istiqamah tu susah. Lepas tu nak rukuk. Allah Subhanallah. Kalau subhana rabbil azim bihamdi, kejap. Ke mana lagi ya? Nak pegang payah.
Dah amal lama dapat. Lepas tu dah dapat, dia jadi auto macam auto. Okey lagi. Selang berapa minggu ke macam tu ke, sebulan ke, hilang. Tak ingat dah pasal tu. Padahal dah pernah dapat sekali. Dia akan jadi gitu. Sebab tu sembahyang ni payah sebenarnya. Sembahyang yang sungguh lah. Mendirikan sembahyang. Buat sembahyang mudah. Janji sembahyang mudah. Janji sah mudah. Nak pegang tu. Okey. Atas yang cerita tadi tu, atas yang dimuktamad pada syarah Muhazzab dan syarah Wasit ni, Imam Ghazali dengan Imam Nawawi ni. Maksudnya dalam kitab-kitab besar yang dimuktamad dalam syarah Muhazzab. Tadi ulang balik apa dia yang cara tadi. Yang pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram beserta dengan Allahu Akbar, berbutulan tapak tangan dengan bahu, hujung ibu jari cuping telinga, dia punya tempat dia ini ke atas bahu, kemudian diturunkan kedua, letak bawah dada, kemudian digenggam tangan kanan atas tangan kiri, kemudian dia punya yang dekat mulut tu penuhi ruang kosong, Allahu Akbar, macam tu. Lepas itulah habis. Itu dia punya. Bukan kitab kecil, kitab besar. Sebab tu walaupun mengaji kitab betina, ni tahu kan orang panggil kitab betina ke? Saya tak sebut lagi kat sini. Boleh sebut lagi? Ni kitab betina. Ni kitab Jawi, kitab Turas, kitab Jawi Melayu ni, kitab lama ni, kitab tua ni, kita panggil kitab betina. Kitab jantan kitab Arab. Kitab betina lagi susah nak faham daripada kitab Arab. Kan? Orang perempuan lagi susah faham kan? Oh, makhluk yang payah nak faham. Kan? Jadi dia panggil kitab betina. Memang kalau kata kitab betina, ni ada. Kitab betina. Kitab betina payah lagi nak faham daripada kitab Arab. Kitab Arab, orang pandai Arab baca faham terus senang. Kitab ni Allah lah, ini domain kembali kepada mana ni. Dia payah nak faham. Dan bila faham, boleh pahaman tu sama dengan kitab besar. Kitab yang kita tak mampu nak baca. Contohnya Syarah Muhazzab, Syarah Wasit. Memang tak mampulah kita nak mengaji kitab tu. Tapi dengan mengaji kitab ni dapat ilmu tu. Jadi bolehlah kata kan ada dalam Syarah Muhazzab. Syarah Wasit pun ada berkaitan dengan letak tangan ni. Mengaji kitab Muzali je pun. Tu hebat Muzali. Bukan Muzali, semua kitab Turas. Semua kitab Turas, kitab lama, kitab betina ni, semua. Habis. Okey, masuk yang kedua. Pukul apa dah? Sempat? Ada lagi. Ada masa lagi. Dan setengahnya, nombor 2 pula. Membaca doa iftitah. Oh, ini panjang. Memang tak boleh habis malam ni. Nampak macam mudah je. Panjang doa iftitah ni. Membaca doa iftitah tu masuk buka doa pembukaan. Jadi sembahyang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, masuk sembahyang. Lepas tu perkataan yang pertama namanya pembukaan lah, iaitu doa iftitah. Kemudian maksudnya selepas daripada takbiratul ihram, doa iftitah ada satu lagi nama dia doa tawajjuh. Saya sebut sebelum ni kan, kenapa nama surah tu Wadduha, kenapa surah tu nama Ad-Duha, surah Duha, sebab kat depan dia Wadduha. Kenapa nama surah tu Fatihah, sebab dia duduk kat depan pembukaan, ikut kat depan sekali, kan macam tu kan. Kenapa dan kenapa kita panggil baca kulhu, sebab kulhu Allah tu duduk kat depan tu. Jadi kenapa namanya doa tawajjuh, kerana kat depan tu ada wajah tu, aku hadapkan wajah aku, wajah tu. Jadi dengan ada wajah tu dekat doa iftitah tadi, dia dipanggil doa tawajjuh. Dia sama macam la haula wala quwata illa billah. Dia panggil hauqalah tu. Kalau hauqalah, kalau kita takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, istirja', satu lagi ta'awuz, mana-mana boleh lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tawajjuh, benda pula tu wajah tu, sampai habis lah. Ada doa wajah tu, singkatan dia doa tawajjuh. Dia macam air yang kita baca Yasin, kita letak air, kita buka tudung tu. Ataupun kita zikir la ilaha illallah dekat air yang kita letak depan kita, sama juga dia panggil air tawajjuh lah. Sebab dia bukan doa, dia panggil air tawajjuh atau air tabarruk, tafaul, tawassul dengan zikir ataupun ayat-ayat Quran. Dia panggil tawajjuh juga tu ayat tu. Air tu. Air ni air tawajjuh. Maksudnya air yang diletak di depan, dibaca surah Yasin ke, baca Quran ke, zikir-zikir.
Lepas tu buatlah apa nak buat pun. Adalah dia punya cara dia. Dan doa iftitah ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata wajib, ada kata sunat. Mazhab Syafi'i sunat. Sunat pula sunat yang besar lah juga. Sunat. Tapi sunat hayah. Tapi ada mazhab mengatakan wajib. Maka dah sebut sebelum ni, jika ada mazhab ataupun mana-mana ulama kata ianya wajib, sedangkan pada mazhab Syafi'i ianya sunat, sunat hayah, automatik kalau tak buat makruh kan. Kecuali semua mazhab, semua ulama kata dia memang sunat, tinggalkan tak makruh, rugi. Contohnya tengok dekat tempat sujud, tengok dekat tangan ketika illallah tu, tengok kat tangan ataupun tengok kat tempat sujud ketika sembahyang. Ada semua ulama sepakat mengatakan semua sunat kan? Sunat, itu adalah sunat. Maka tak tengok tempat sujud tak makruh. Tapi rugi pahala. Tapi kalau yang lain-lain, yang ulama lain ada kata wajib, cuma pendapat tu dhaif, mazhab lain, mazhab Syafi'i kata sunat, meninggalkan makruh sebab tak meraihkan mazhab lain. Mazhab lain kata wajib bila wajib tak buat berdosa. Sebab bukan rukun Kalau rukun tak buat batal. Ni wajib. Wajib tak buat dosa. Tapi tak batal. Mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak ada. Dah sebut banyak kali dah. Mazhab Syafi'i ada berkaitan dengan haji je kan. Yang ada wajib, ada rukun. Jadi oleh kerana meninggalkannya adalah makruh, maka ada orang dia tak kena turut tak pandai nak tentukan mana mahal mana murah, ataupun mana lebih mana kurang, tak pandai. Sebab bacaan surah tiada khilaf ianya sunat. Tak ada satu mazhab pun kata, tak ada satu ulama pun kata baca surah tu wajib. Tak ada. Semua kata sunat. Okey. Bila kata ianya sunat, maka dia baca surah tapi dia tinggal doa iftitah. Tak cerdik Tak cerdik. Sebab yang dia tak baca doa iftitah sebab dia nak pilih lah doa iftitah baca, nanti nak kena baca surah pula. Kan panjang. Tak apalah baca surah ajalah. Tak payah baca doa iftitah. Tak cerdik. Dari risah memang sah. Sepatutnya kalau pilih mana-mana satu, baca doa iftitah, surah tak payah baca. Yang terbaik baca semua. Cuma malah baca surah pun qul huwallahu ahad pendek aja. Jadi tak baca doa iftitah, rugi. Sangat rugi, tak cerdik. Dalam masalah agama dia tak cerdik. Dia ambil yang mahal, tinggal yang lebih mahal. Tak boleh cakap murah. Mana boleh cakap baca surah tu murah, tak boleh lah. Baca surah tu mahal. Tapi dia buat yang mahal tadi baca surah. Dia meninggalkan yang lebih mahal, iaitu doa iftitah. Doa iftitah lebih mahal. Sama macam saya nak kiaskan ke sini. Baca doa selepas sembahyang, lepas zikir, lepas sembahyang, astagfirullah apa semua baca doa kan. Ada tak ulama kata wajib baca doa selepas salam sembahyang? Lepas sembahyang salam, assalamualaikum kan? Kan baca doa. Ada tak ulama kata wajib? Tak ada. Tapi ada tak ulama kata wajib baca doa ketika fil alamin innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub ke Allah maghfir lima qaddam ke? Ada tak yang kata wajib? Ada. Okey. Maka dia buat macam mana? Dia baca fil alamina ke ataupun dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad aja. Cukup-cukup je. Kemudian bagi salam, lepas salam wirid doa. Cerdik tak? Tak cerdik. Sama. Sebab dia meninggalkan yang mahal dia meninggalkan yang lebih mahal untuk buat yang mahal. Yang paling mahal doa sebelum salam. Sebab ada ulama kata wajib, tinggalkan makruh. Tapi tak ada ulama pun kata doa lepas sembahyang tu wajib. Kenapa doa lepas sembahyang tapi tak doa ketika sebelum salam? Rugi besar. Sepatutnya doa sebelum salam, doa lepas salam tak payah doa. Kalau nak pilih. Yang terbaik buat dua-dua, tak payah ceritalah buat dua buat semua tu. Ini tak nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rugilah. Lebih baik fil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu dia pun bacalah doa dia. Baca macam doa. Tak kisah apa dia nak baca doa pun. Apa yang nak baca doa ketika tu? Itu lebih tempat yang mustajab doa dan pahala lebih besar. Kerana ada ulama lain yang mengatakan ianya wajib. Tak baca doa tak berdosa. Ada ulama lain. Mazhab Syafi'i tak, doa tu sunat. Jadi kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum terus bangun, saya tak apalah sebab dia memang tak baca doa. Tak jadi persoalan sebab dia memang tak nak baca doa. Saya cerita yang orang nak baca doa tapi salah letak. Salah tu bukan salah
salah dosa, salah rugi. Kalau nak baca doa lepas sembahyang, tak nak baca doa dalam sembahyang, tukar. Dalam sembahyang tu baca doa, lepas sembahyang tak payah baca. Tu baru betul. Tempat tu dipanggil aulawiyat ataupun kita panggil priority kan. Priority, keutamaan. Tak pandai. Patutnya kalau dah malas tu, cari yang mahal-mahal je lah ambil. Malas jatuh apa? Dia ambil apa dia? Rambutan, ambil rambutan jatuh macam-macam. Dia malas ambil yang elok-elok, yang nampak segar-segar. Yang tu biar malas. Yang bagus kutik semua. Yang semalam jatuh tak payah kutik lah, ambil yang segar-segar yang baru jatuh tu. Tu yang cerdik. Ini tak, dia cari, dia ambil yang semalam punya. Yang hari ni dia tinggal. Tu contoh kalau ambil rambutan tu. Soalan macam tu. Boleh makan semalam baru. Ada lumpur sikit-sikit je kena tanah tu. Basuh elok lah. Tapi kenapa tak ambil yang baru jatuh tadi? Lebih kurang lah. Tak apa-apa cerdik lah. Dalam masalah dunia cerdik pula. Dalam masalah dunia cerdik lah. Cerdik lah. Cerdik. Sangat dititik beratkan ilmu dunia. Dapat ilmu terus amal. Ilmu dunia. Dapat ilmu akhirat payah nak amal. Tak amal pun, buat dek buat tak tahu je. Tapi dalam masalah ilmu dunia, dapat je, oh macam tu punya. Macam tu. Nak pilih ikan segar, jangan tengok mata je. Sekarang mata pun dah pandai, tak merah dah mata. Dia bawa aimor ke apa. Dulu tengok mata merah dulu tengok mata merah tu tak payah beli. Sekarang mata segar, mata dia mata putih. Oh, kena selak insan. Pucat. Orang tu tahu. Orang yang biasa dia tahu. Oh, aku dah dapat dah ilmu baru. Biasa tekan keras. Tak ada sekarang dia bubuh apa? Ubat mayat tu kan. Bubuh yang tu jadi keras. Keras tak boleh jadi. Keras tu bukan menandakan segar. Tengok warna entah dia bubuh apa warna ke. Tak boleh dah sekarang ni macam-macam. Hebat-hebat lah. Lepas tengok mata pun tak boleh lah. Akhir sekali nak tengok apa? Selak kat ni, tengok insang dia warna pucat warna merah pucat macam mana tak? Saya pun tak kerti. Orang kata, yang ni yang lama. Ini yang ais dah lama. Dah mungkin dah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bukan yang segar. Oh, dapat. Agak-agak pergi pasar terus amal. Bak dunia kita terus amal. Bak akhirat, sorry je. Janji buat dah lah. Janji sah. Kalau nak makan ikan, sah apa? Kalau mata merah ke, insang pucat ke, sah makan kenyang, sah kenyang. Maksudnya sah makan dia tu. Kenapa tak ambil je lah. Tak kira lah, masuk jadi tahi juga. Kenapa pilih elok-elok? Berjam pilih. Tambah orang perempuan, Allah, pening bala. Bendi tu dia patah satu-satu. Kita perut timbang 1 kilo, balik-balik separuh buang. Tua. Tapi tengok orang perempuan, dia ada teknik dia. Dia patah, baru patah tu dia punya maksudnya dia segar lagi kan, boleh patah ujung. Saya pun tak erti sangat. Ambil ni. Patah tu. Oh ni liut pula apa? Tak boleh pergi. Tak patah. Lihat. Ada orang panggil liut Kelantan. Tengok tak boleh. Bubuh. Yang tak boleh letak kat tepi. Habis semua bengkok macam tu dia punya ujung. Amal terus dapat ilmu. Makan keruk. Sedap, pandai. Terus amal. Dapat ilmu agama, payah. Janji sah dah lah. Tengok sekarang ni musim durian dah start dah. Agak-agak kalau nak beli Musang King, dapat ilmu dah. Ilmu dia yang pertama, cek tangkai masih basah. Amal tak dia dapat ilmu tu? Terus amal nanti nak beli RM40 sekilo tu. Amal mahal. Semayang lagi mahal lah. Kenapa tak amal benda-benda kecil? Padahal beli je lah Musang King, makan je lah. Alah, dia dah lembek sikit. Lembek pun sah lah makan Musang King. Boleh ayat macam tu. Sah makan Musang King. Jika makan yang lembek tak sah, kau tak sah makan Musang King kau. Tak sah. Jadi tahi juga. Masuk rasa juga. Habis rasa dia lain-lain macam sikit, pahit terlebih ke apa. Alah, Musang King juga. Kenapa dalam masalah sembahyang janji sah dah lah. Tu kita tengok duri dia rapat-rapat dia. Wah, ini best ni. Lepas tu tengok goncang. Betul lah dia punya teknik tu. Bunyi duk dia kata. Bola bunyi tu maksudnya dalam tu maknanya okey. Kalau tak bunyi, tak payah ambil lain. Saya tak tahu lah. Saya tengok kalau nak beli mesti dia akan buat macam tu. Letak kat telinga dia. Lepas tu ketuk-ketuk bunyi macam angin, macam ada ruang. Tuk tu. Yang ni best, yang ni bagus. Tapi bab akhirat punyalah payah nak amal walaupun dah dapat. Macam mana? Habis. Okey. Dan saya dah sebut dah sebelum ni, doa iftitah ni jika kita membaca selain daripada doa iftitah, Allahu Akbar, baca yang lain, maka
luput pahala. Dah tak boleh baca doa iftitah. Baca pun tak dapat pahala dah. Tak dapat pahala doa iftitah. Dapat pahala zikir dapat. Jom. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Oh, terlupa pula. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira kan? Tak dapat dah pahala doa iftitah. Pahala besar tu. Cuma dapat pahala zikir. Zikir mestilah dapat. Pahala zikir biasa-biasa. Zikir kan biasa kan kita Allahu Akbar kan zikir. Kan mesti takkan dapat pahala, takkan tak dapat pahala. Dapatlah. Cuma tak dapat, dia ada doa iftitah, dia ada pahala khusus. Tak dapat dah. Kerana telah diselangi dengan yang lain. Dia dah tak jadi doa iftitah. Sebab iftitah ni buka. Tiba-tiba dia baca, dia buka dengan auzubillah. Lepas tu kata doa buka. Taklah. Tak jadilah. Malah ada sebahagian kecil ulama mengatakan kalau dapat juga. Itu benda-benda simple lah. Sebahagian kecil kata kalau tak sengaja. Terlalu laju Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Ada betul kan? Masih lagi dibenarkan. Maksudnya dibenarkan tu dapat juga pahala doa iftitah. Jika tapi pendapat yang mutamat tak dapat lah. Jadi kena hati-hati lah. Memang kena bersedia lah. Kena bersedia. Apakah dia? Sekurang-kurang akmal. Sekurang-kurang tapi akmal. Sempurna. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Ini sekurang-kurang doa iftitah. Dia ada dua riwayat. Riwayat pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Satu. Baca yang ni dah dapat pahala doa iftitah. Nak pahala lebih baca wajah tu. Ataupun boleh baca wajah tu saja sampai habis. Allahu Akbar kabira tak payah baca. Boleh juga. Nak baca Allahu Akbar kabira saja pun boleh juga. Sampai habislah wa asila. Mana-mana satu maka terlepaslah tuntutan doa iftitah. Baca dua-dua afdal, terbaik. Cuma baca salah satu dah memadai untuk melepaskan kemakruhan jika tak baca doa iftitah. Sebab dia dua riwayat yang berbeza. Cuma kalau kita tengok kat situ, ini pun pernah viral satu ketika dulu. Penat saya nak jawab soalan. Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru kabira? Cuba baca. Ada baris tak? Rumi pun ada baris, Jawi pun ada baris. Allahu Akbaru kabira kan. Habis kita duk baca yang tok nenek kita ajar dulu. Allahu Akbar kabira. Tak ada ru. Maka keluarlah video-video mengatakan dua video ke tiga video. Viral. Ratus-ratus ribu orang tengok. Share banyak, puluh-puluh ribu share. Yang sebenarnya dia kata Allahu Akbaru kabira. Jika baca Allahu Akbar kabira taklah sampai batal, tapi itu bukan bacaan yang tepat. Yang kita dah amal selama ni, yang tok nenek kita ajar ni adalah salah. Sebab ra tu bari depan kan. Lepas tu pakat-pakat Allahu Akbaru kabira lah. Pakat-pakat tukar lah. Okey. Yang pertama dia cuma video. Jadi video tak tahu siapa kadang-kadang. Tak siapa pun tak tahu. Memang nampak macam ustaz tapi tak kenal ke macam tu, tak tahu background dia macam tu kan. Jadi relax lah, janganlah cepat sangat nak amal macam tu. Sebaiklah benda-benda kecil aja, benda sunat, benda kecil. Rasa-rasa Allahu Akbaru kabira ke Allahu Akbar kabira? Mati ke tak mati? Senang je. Mati ke baris depan dhammah? Mati. Tak berani nak rasa. Okey. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar memang boleh. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar tarik nafas, Allahu Akbar. Bukan yang tu. Yang dia sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar? Pernah? Agak mana satu? Semua boleh. Ini detail Ini bukan sah batal masuk neraka, masuk syurga. Bukan. Ini detail, benda kecil. Benda details. Pernah dengar tak gaya, takbir gaya? Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Melayu takbir. Tapi ada Allahu Akbar, Allah. Ada juga. Memang dua-dua okey. Mana yang paling tepat? Paling tepat lah. Maksudnya yang paling yang kita nak amal mana-mana pun boleh. Kita nak ikut. Kalau ikut, biasanya orang akan kata ikut baris lah. Baris daru. Sebagian tidak. Selain daripada Allahu Akbar, silakan. Selain daripada Allahu Akbar, silakan nak ikut baris tadi. Betul. Tapi hanya Allahu Akbar je yang baris dia lain sikit. Baris yang kat ra tu je. Dia berbeza sikit. Jadi afdalnya matikan ra walaupun dia dhammah, walaupun dia baris depan.
Maknanya dia lawan tajwid dah sikit kat sini. Dia lawan tajwid sikit. Dia lawan hukum apa panggil? I'rab. Boleh juga kot. Hukum i'rab. Hukum baris lawan. Sebab kadang-kadang fiqh dia akan mendahului tajwid, mendahului hukum-hukum baris. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Amun, tak ada. Amin juga. Waladdallun sah ke tak? Sah tak semayang dia? Kalau ikut memang tak sah. Tak. Kalau masuk hukum fiqh masih lagi sah. Tapi detail-detail tu nanti lah, bila-bila lah. Tapi benda tu saya tak nak sebut, nak bagi tahu. Kadang-kadang hukum fiqh dia mendahului. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia sengaja baca kat situ, dia bukan sebab tak cukup nafas, bukan. Tak cukup nafas berhentilah kat mana-mana, bukan. Tak kira lah tak cukup nafas. Takkan nak teran lagi, tak boleh keluar. Sengaja berhenti. Lepas tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baguslah ikut hukum tajwid. Fiqh makruh. Kerana mengulangi rukun qauli, ulang rukun qauli. Jadi makruh. Lawan. Kadang-kadang fiqh ni dia lawan. Dia lawan tajwid, dia lawan baris-baris ni. Lawan dari segi hukum. Jadi kalau hukum dari segi tajwid ke tilawah bacaan semua salah, belum tentu fiqh tu salah. Salah dengan maksud batal, belum tentu. Kadang-kadang okey je. Kadang-kadang okey je. Allahu akbar, Allahu akbar. Baris ra. Azan ke Allahu akbar, Rillahu akbar. Uyo. Boleh? Boleh tu dengan maksud apa? Dia akan lawan hukum tajwid tadi. Dia azan Allahu akbar, Rillahu akbar. Macam mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Rillahu akbar. Yo. Oh, benda tu. Adakah sah azan dia? Sah. Tu kadang-kadang kenapa tu kita masuk bab azan kita lah kenapa. Cuba gantung dulu. Cuma nak beritahu yang poin dekat sini bukan nak beritahu hukum-hukum tadi. Poin nak beritahu kat sini, kadang-kadang hukum fiqh dia mengatasi hukum tajwid, hukum tilawah, hukum bacaan, hukum dia mengatasi. Kadang-kadang, tak semua kadang-kadang. Kebanyakannya dia follow. Kebanyakannya. Tapi ada yang dia mengatasi. Contohnya Allahu akbar kabira. Walaupun ra tu baris depan. Tetap juga baca mati sukun Allahu akbar. Walaupun tak tarik nafas. Sepatutnya kalau nak sukun tarik nafas lah dengan maksud berhenti. Allahu akbar kabira. Lagi pelik tapi dia tarik nafas kan. Kalau tarik nafas okeylah juga, sebab bila mati ra yang baris depan tu jadi mati, jadi sukun. Tidak. Walaupun seolah-olah saktah, seolah-olah kan Allahu akbar kabira, macam saktah lah tu, iaitu mati tapi tak tarik nafas. Cuma biasa kita mimmarqadina hadza ma saja nak bagi tahu saktah kita sama lama. Tahu tak cerita apa ni? Saya kadang masuk tengah-tengah, ustaz cerita siapa ni? Baca Yasin. Lambatlah kau nak cerita pada awal. Cerita tu kau nak masuk ke point dia. Kan baca Yasin kan ada saktah. Saktah tu kan berhenti tanpa tarik nafas. Kan ayat dia mimmarqadina. Kita kadang-kadang berhenti lama sangat sebab kita nak tahu saktah. Jarang-jarang jumpa. Sebenarnya 1 saat dah cukup dah berhenti tu. Mimmarqadina hazama dah boleh dah. Jangan tarik nafas. Kita mimmarqadina hazama. Ben nak beritahu. Tak ada masalah pun. Cuma saktah adalah mati kan dia dalam keadaan tak tarik nafas. Mati tu maksud berhenti, bukan mati, berhenti dalam keadaan tak tarik nafas, lepas tu sambung. Jadi Allahu akbar, mati tu maksudnya berhentilah mati. Allahu akbar kabira, lebih kurang macam saktah. Salah tu, selalu saktah mana boleh saktah kat situ? Boleh. Dengan maksud matikan ra tu boleh. Sebab saktah ni dia ada satu istilah dia panggil saktatun latifatun jiddan. Orang mengaji tajwid dia ada belajar benda ni. Maksudnya saktah ni adalah saktah latifah. Saktah latifah ni lembut. Satu macam mana cakap? Berhenti waqaf berhenti yang lemah lembut tanpa bertukar nafas. Tu saktatun latifatun jiddan. Saktah adalah berhenti, wakaf, tapi wakaf yang lemah lembut. Saktah tapi lemah lembut. Dia berhenti tu macam tak berhenti, tapi tak tarik nafas, tapi berhenti. Tu saktah.
Jadi saktah adalah sejenis wakaf. Saktah adalah sejenis berhenti. Cuma berhenti yang jenis tak tarik nafas. Tapi dia berhenti ke? Ya, berhenti. Wakaf. Jadi Allahu Akbar kabira, berhenti ke? Berhenti. Jadi Allahu Akbar kabira, berhenti kejap. Allahu Akbar kabira. Jadi dia macam saktah sebab tak tarik nafas. Kerana saktah juga adalah berhenti. Bila berhenti, apa alamat berhenti? Sukun kan? Mati kan? Allahu Akbar kabira. Kau boleh faham lah. Kalau orang tajwid ni laju aja dia faham. Malah dia boleh tambah-tambah lagi. Dan tujuan saktah nak mengasingkan dua perkataan supaya tak menimbulkan kesamaran. Sebab tu disaktahkan, diberhenti tu. Berhenti tapi tak tarik nafas. Sebab nak asingkan ni perkataan lain, ni perkataan lain, tapi dua benda ni berbeza, jangan bagi sama. Dan yang kedua, saktah ni nak tegas. Nak bagi tahu ini cerita lain. Okey, ini bukan cerita, ni tegas. Okey, sambung. Tu saktah tujuan. Jadi Allahu Akbar kabira. Tu. Allahu Akbar kabira. Jadi kalau Allahu Akbaru kabira, dia Allahu Akbar tu tak tegas. Tujuan saktah ni nak tegas. Tu tujuan dia. Allahu Akbar kabira. Tapi tak tarik nafas. Ya. Dia jenis wakaf yang lemah lembut istilah dia. Wakaf dia berhenti dia tu slow. Betul? Tu balik. Jadi kesimpulannya Allahu Akbaru kabira boleh. Tapi afdalnya baca Allahu Akbar kabira, dapat dua pahala. Pahala pertama dapat baca doa iftitah. Pahala kedua berhenti dekat ra walaupun dia dhammah, walaupun dia baris depan. Dapat dua pahala. Jadi kita amal tu dah betul lah. Tapi kalau Allahu Akbaru kabira, betul mengikut hukum tajwid. Betul lah? Mengikut hukum baris, mengikut i'rab. Betul. Tapi kalau Allahu Akbar kabira, maka kita beramal dengan satu hadis Nabi, at-takbir jazmun. Takbir adalah jazam. Jazam ni putus. Allahu Akbar. Dia tak ada, dia putus. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Dia putus. Dia panggil jazam. Yang kalau orang mengaji sikit dalam bab tu, jazam ni tak ada taradud. Dia tak ada Allah Maha Besar ya ke? Ya, dia tak ada. Dia Allahu Akbar. Dia betul Allahu Akbar. Dia macam tu je. Dia maksudnya jazam. Tum, masuk terus. Dia jadi bila macam tu, bila dia jazam ataupun dia tak ada syak-syak ni, jazam sungguh, alamat jazam adalah sukun. Siapa yang dapat ambil manfaat, ambillah apa saya kata ni. Alamat jazam adalah sukun. Sukun tu mati. Okey, maka hendaklah matikan ra, menandakan yakin jazam putus Allah Maha Besar walaupun barisnya dhammah. Jadi Allahu Akbar kabira. Saja saya tekan tu nak bagi nampak dia perbezaan. Kita tak payah baca macam tu. Tapi Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbaru kabira macam tak berapa besar. Allah Maha Besar lah juga kan. Allah Maha Besar, Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Tapi Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbar kabira, lain tu. Allahu Akbar dia ada macam tu sikit. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbaru kabira. Dia tak tu jazam tu. Sampai macam tu ulama kaji. Jadi oleh kerana itu Allahu Akbar kabira. Malah asal Allahu Akbar kabira ni bukan daripada Nabi. Nabi tak baca Allahu Akbar kabira doa iftitah. Nabi baca wajah tu sampai habis. Nabi ajar macam tu. Sahabat dia reka. Sebelum wajah tu dia reka. Nabi duduk kat jadi imam, dia duduk kat belakang dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Bukan Allahu Akbar, dia baca tu, sahabat baca tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala. Lepas tu wajah tu habis sembahyang, Nabi dia kata, siapa baca tadi, aku dengar sebelum wajah tu wajhiya lilladzi yang aku ajar tu ada baca ayat lain. Siapa baca? Mula dia tak mengaku. Nabi tanya 2 kali, tak boleh tak mengaku. Mula dia takut, kena siapa baca? Akhir sekali dia mengaku, dia baca seorang di belakang. Saya baca. Dia kata laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat lahunna. Aku tengok pintu langit terbuka kerana doa tersebut. Malaikat turun nak ambil amalan tadi, nak mempersembahkan pada Allah. Secara automatik sahabat baca tadi, Nabi iktiraf, maka dia jadi doa iftitah. Yang pertama, maknanya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala dah memadai, lepas dah. Ataupun wajah tu sampai habis pun dah memadai. Yang terbaik dua-dua lah, dua-dua. Daripada peristiwa ni, maka ulama tengok, kaji balik
Apa sahabat baca? Allahu Akbar kabira. Bukan Allahu Akbaru kabira. Tapi benda tu benda kecil, tak payahlah nak viral-viral. Cuma yang betul bacanya Allahu Akbar kabira. Sebab ada kaedah pembacaan satu jenis bacaan yang disebut wakaf pada wasal. Wasal tu sambung, wakaf tu berhenti kan. Berhenti pada sambung. Ada wakaf pada wasal, ada satu kaedah. Jenis bacaan yang disebut wakaf pada wasal. Diberi hukum wakaf pada bacaan wasal. Diberi hukum berhenti pada bacaan sambung. Macam doa kita baca. Kita baca doa, ada tarik nafas tu. Kadang-kadang baca 2-3 tu tak tarik nafas pun. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalam. Mana ada tarik nafas pun. Maksudnya sampai satu ayat, satu permintaan tak tarik nafas pun. Dia, tapi cerita lain-lain. Diberi tanda tu sebagai wakaf walaupun dia tak tarik nafas, sebab dia dikira wakaf dalam bacaan wasal. Macam doa, kita baca doa, macam kita baca tahlil. Masa buat tahlil kita akan baca qul huwallahu ahad. Adakah baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad? Ada? Tak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak tarik nafas pun boleh? Boleh. Wakaf lah tu. Wakaf apa? Wakaf pada wasal. Dia niat nak wakaf dan dia boleh mati. Patutnya qul huwallahu ahadunillahus samad. Patut macam tu. Ni qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tarik nafas sebab dah penat kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min, mana dia baca macam tu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sambunglah, kan sambung. Tak. Boleh juga baca, boleh. Kerana bacaan tadi kita niat zikir kan. Baca Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Satu nafas tu. Patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Patutnya kan? Tak, lama ni duk baca je. Wakaf lah tu. Wakaf. Dia panggil hukum wakaf pada wasal. Bila dia niat sebagai zikir, dia buat zikir, baca Quran yang sebenar, kena berhenti. Kena berhenti bacaan Quran yang sebenar. Kalau nak sambung, kena sambunglah. Dia punya, kena hidupkanlah baris yang huruf yang terakhir tu. Macam tu juga kita baca doa iftitah, sama lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Mana tarik nafas pun. Hanifah muslimah, mana tarik nafas pun. Tapi kita mati kan. Doa antara rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tak ada. Doa tu tak ada. Apa lagi? Ni yang paling banyak. Ni satu lagi. Yang ini pun ramai kat salah faham. Wirid 33. Wirid 33 tu kan. Baca macam mana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Subhanallah 3 kali. Subhanallahi. Ada macam tu? Ada? Sebab dia kata sambung kena wasal. Salah tu. Taklah dosa kan sebut tadi. Ni detail, benda kecil-kecil, benda halus. Bila benda halus ni bukan macam tu. Kalau dia baca subhanallahi dia baca subhanallah. Tak habis dah. 5 ni baru 1. Lepas tu subhanallahi baru 2. Padahal dah 11 kan, dia baru 2. Sebab apa? Dia niat sambung. Sedangkan 3/3 tu kena niat mati dengan niat satu. Niat berhenti cerita lain. Niat cerita lain. Okey, dia berhenti subhanallah. Itu memang niat berhenti. Buatlah kalau boleh buat. Baguslah kalau boleh buat. Betul? Subhanallah. Kenapa dia tarik nafas? Niat berhenti. Ada cara yang kedua. Niat aja, tak payah tarik nafas. Yang itu dia sambung tapi diberi hukum berhenti. Iaitu subhanallah. Barulah 33. Walaupun tak tarik nafas. Sebab wakaf tu, yang diberi hukum ketika wasal, ketika sambung, ketika ketika wasal. Kalau subhanallahi alhamdulillah berhenti 4 kali kan? 1. Betul? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah sekali kata 3 dia bawa 7 8 je. Rugi. Sepatutnya alhamdulillah. Kalau macam tu tak boleh lah kena sambung. Kalau macam tu kau buat macam ni. Alhamdulillah.
Tak larat pula kau nak buat 33 kali. Dah betul lah kita buat tu. Subhanallah, subhanallah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Patut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, satu cukup 33. Jadilah kunci. Tu kunci tu. Jangan baca suka hati je. Kadang-kadang alah lebih kurang lah 34, 35 pun janji lebih lagi bagus. Tidak. Yang untuk dapat fadilat 33 ni dia ada fadilat dia. Fadilat ni dia kena tu gigi kunci istilahnya. Tok Guru panggil gigi kunci. Kunci dia ada gigi dia kan. Lagi banyak pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kunci dia punya ibu dia macam tu, buat lebih tak boleh pusing. Bila tak boleh pusing, tak dapatlah fadilat dalam kotak yang dikunci tu. Cuma dapat pahala zikir dapatlah. Kita nak 33 tu, nombor 33 yang Nabi bagi tahu tu, dia ada fadilat khusus. Dia ada fadilat khusus. Apabila Sayyidatina Fatimah dia minta hamba sebab dia kena buat kerja. Macam-macam lah, banyaklah peristiwa tu. Akhir sekali Nabi kata baca macam ni. Nak fadilat tu kena 33. Setengah riwayat 33, 34. Tak kisah yang Allah batu 34, ada 2 riwayat. Baru dapat anak kunci. Bila dah anak kunci tu dah cantik dah, baru boleh buka, baru dapat fadilat tu. Dia buat 35, kadang-kadang 31, tak dapat. Tak dapat fadilat tu, dapatlah pahala zikir. Itulah sikit bantu. Jadi janganlah sambung subhanallah, 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 subhanallah. Janganlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, niat mati, maka dapat 33. Kalau disambung tak nama 33 ke 9. Dan akmalnya akan datang. Dan akmalnya wajah tu kita akan bahas akan datang. Wajah tu banyak kesalahan baca. Wajah tu macam masa dia belajar masa kecil-kecil dulu, wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, sampai ketua dia bawa macam tu. Apa tahu? Hanifam muslimau wa ma ana minal dia bukan macam tu. Wa mahyaya wa mamati. Tak apa salah tu. Apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salah tu. Kan salah. Cari ya. Nanti katakan datang. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Salah tu. Batu, tolonglah cikgu pasti, ustazah pasti, cikgu-cikgu yang ajar budak-budak, tolonglah ajar betul-betul terus. Dia akan bawa sampai tua. Saya dengar dengan telinga sendiri. Ustaz, nak minta tolong betul Fatihah. Okey, betul Fatihah je. Tahiyat. Fatihah okeylah. Fatihah, tahiyat. Tahiyat kena betul tak? Iyalah. Rukun qauli juga tu. Tahiyat jahanam. Okey, lepas tu pula tu aje. Yang sunat-sunat tak nak. Wajah tu, dia pun wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 3-4 salah kat situ. Akan datang bila? Akan datang tu bila? Esok. Esok yang akan datang. Esok sambung esok. Sambung esok. Eloklah esok habis. Ada soal? Okey. Kena apa ni wakaf wasal ni. Dalam kita baca surah, contoh dalam baca surah dalam apa ni solat. Lepas nanti kita baca surah macam Allah Allah surah tu disambung. Adakah wajib dia kena sambung ikut tajwid? Dia macam ni. Yang kata tak perlu bacaan Al-Quran bacaan Quran yang tak semestinya kena ikut, bukan tajwid, bukan masalah tajwid, masalah yang hujung ni kan. Kalau tajwid memang kenalah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak jadi. Baca luar pun tak boleh. Tajwid tu kena, cuma yang hujung tadi kan, yang suruh berhenti kan. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad tu kan, yang hujung tu. Okey. Yang kata boleh yang tadi tu dengan satu syarat. Syaratnya itu zikir. Itu bukan baca Quran. Itu zikir. Maksud zikir ketika sedang zikir. Ketika surah tak boleh. Sebab ketika surah sunat baca Quran. Yang tu macam tahlil tu kita niat zikir tu. Kita niat zikir, kita bukan niat baca Quran tu. Kalau niat baca Quran macam bulan Ramadan masa buat tadarus, itu baca Quran. Nampak tak dia punya apa beza? Faham tak? Nampak beza baca tahlil, baca lepas wirid ni
dengan baca tadarus Quran yang lepas main tarawih duduk likung 3 4 5 6 orang tu, baca dia macam mana? Macam tu ke? Tak, kan dia baca macam baca Quran. Bahasa lain, feeling Quran ada. Ada feeling Quran. Tapi tahlil ada feeling Quran? Tak ada sangat. Kan? Dia tak ada sangat feeling Quran tu. Dia feeling zikir. Yang tu yang boleh. Feeling Quran tak boleh. Saya guna perkataan feeling. Macam apa feeling tu? Macam baca tadarus Quran. Macam baca imam baca surah ketika sembahyang. Tu feeling Quran tu. Macam dia buka ambil wuduk buka feeling Quran. Tu tak boleh. Itu kena tajwid sungguh. Semua cukup semua. Yang boleh tu tak ada feeling Quran. Bahasa lain dia niat zikir. Payah sangat niat apa niat zikir. Feeling Quran tak ada. Memang Quran, feeling tu tak ada. Kan? Baca tahlil mana ada feeling Quran? Mana ada? Kalau ada mesti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu baru feeling Quran kan? Dia mana ada feeling Quran? Dia baca macam zikir, memang zikir pun. Yang tu boleh. Yang feeling Quran tak boleh. Tak boleh. Kena ikut dia punya itulah tajwid dan sebagainya. Okey. Wallahu alam. Tangguh dulu kita sudahi yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.